ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kelas kita pada kali ini, pada pagi ini, InsyaAllah ayat yang ke-12 surah Al-An'am, sambungan kelas kita sebelum ini. Untuk makluman, kelas I'rab Quran dan Tafsir diadakan setiap hari Selasa pukul 9 pagi. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi, insyaAllah kelas Tafsir dan juga I'rab Al-Quranul Karim. Dan kitab yang digunakan untuk kelas ini ialah kitab I'rab Quran oleh Syekh Dr. Muhammad Tayyib Al-Ibrahimi. Syekh Dr. Muhammad Tayyib Al-Ibrahimi, pengarang kitab I'rab Al-Quranul Karim. InsyaAllah saya akan share nanti dalam bentuk, dalam format PDF dalam grup WhatsApp nanti insyaAllah. Jadi kelas kita pada pagi ini ialah ayat yang ke-12 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas sami'ul alim. Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. InsyaAllah kita mulakan dengan ayat yang ke-12. Dan sebelum itu Allah Ta'ala berfirman, Qul siru fil ard thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Muhammad, Qul siru, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ard, berjalanlah kamu semua, fil ard, di bumi. Thumma anzuru, kemudian kamu semua hendaklah melihat kaifa kana, bagaimana adalah aqibatul mukadzibin, balasan orang-orang yang mendusta ataupun orang-orang yang tidak percaya, mendustakan ajaran Islam ataupun mendustakan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Ini ayat kita yang kita telah pelajari sebelum ini, di mana masih lagi di awal surah Al-An'am. Di awal ayat Allah Ta'ala telah, di awal surah Allah Ta'ala telah ceritakan bagaimana orang kafir mereka tidak percaya kepada Nabi, sehingga mereka minta supaya Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk kertas dan buku supaya mereka boleh sentuh. Dan juga mereka minta supaya malaikat turun sendiri kepada mereka. Seandainya ajaran Islam ataupun Nabi itu benar, malaikat turun dan berikanlah balasan apa yang telah disebut di dalam Al-Quran. Jadi ayat sebelum ini menceritakan tentang bagaimana sikap orang kafir dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi beritahu, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Nabi beritahu seandainya kami mahu turunkan malaikat, sudah pasti kami turunkan malaikat itu dalam bentuk seorang lelaki. Pada masa ini mereka akan terus keliru dan mereka terus mengelirukan. Jadi itu ayat sebelum ini. Jadi pada hari ini insya-Allah kita teruskan dengan sambungan ayat 11. Allah Ta'ala sebut, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ard, berjalanlah kamu di muka bumi, thumma anzuru, kemudian kamu semua lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala
telah memberi balasan kepada orang yang mendustakan agama, mendustakan Nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi dalam ayat yang sebelah sini kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala minta umat Islam ini supaya mereka melihat kepada sejarah. Ada sejarah dalam bentuk tulisan dan juga ada sejarah dalam bentuk tempat sejarah. Jadi apabila seseorang itu melancong ataupun berjalan di atas muka bumi ini, mereka akan melihat bagaimana kesan-kesan sejarah, tempat-tempat sejarah atas asas untuk mereka merenung balik. Mereka renung balik, mereka muhasabah, mereka mengkaji, mereka melihat, mereka fikir bagaimana umat terdahulu telah diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tempat-tempat sejarah kalau kita lihat khususnya di negara Arab, banyak kisah-kisah sejarah kaum Lut, Ashabul Kahfi di Jordan dan juga kaum Ad, Thamud di Jordan. Begitu juga tempat-tempat di Petra contohnya, di Mesir, Tursina tempat Nabi Musa alaihissalam. Jadi tempat-tempat tersebut adalah tempat untuk kita lihat bagaimana Allah Ta'ala telah beri pembalasan kepada orang yang telah mendustakan. Kemudian ayat yang ke-12, ayat yang kita akan pelajari pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Qul liman, katakanlah wahai Muhammad, Qul liman, katakanlah wahai Muhammad. Maknanya apabila kamu melihat kesan-kesan sejarah umat-umat yang terdahulu, begitu juga kamu melihat bagaimana akibat ataupun balasan yang telah diturunkan ke atas mereka, maka kau tanyalah wahai Muhammad, liman ma fis samawati wal ard. Siapakah, bagi siapakah ataupun milik siapakah ma sesuatu fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Mana siapakah yang memiliki langit-langit, 7 lapisan langit, as-samawat banyak langit, wal ard dan bumi. Siapakah pemiliknya? Qul, katakanlah Muhammad, lillah, milik Allah. Katakanlah wahai Muhammad, lillah, ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kataba ala nafsihi ar-rahmah, Allah Taala tetapkan atas dirinya ar-rahmah, iaitu kesian belas. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah, la yajma'annakum, mereka pasti, dia pasti akan mengumpulkan kamu ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya, alladzina khasiru anfusahum, dan mereka yang rugi ataupun mereka yang kerugian diri-diri mereka, fahum la yu'minun, mereka tidak beriman dengan hari akhirat tersebut. Jadi ini ayat kita yang kita akan pelajari pada hari ini. Jadi cuba tengok kitab, bagi yang mereka yang ada kitab, Puan Laila pun ada kitabnya, tapi ada dengan saya, belum ambil lagi kitabnya. Nanti ada masa Puan datang ke Bangi Puan InsyaAllah Ustaz. Ya, bagi siapa yang tidak ada kitab, nanti saya akan share format PDF dan bolehlah mungkin print 2-3 muka surat yang berkaitan dengan pelajaran kita. Jadi di dalam i'rab Quran, ayat yang ke-12, Qul amrun sakinun, di skrin ini pun ada, cuma tulisannya kecil. Jadi bagi yang dapat lihat mungkin boleh tengok. Saya baca kitab ni, ada saya share di skrin dalam kelas kita ni. Qul itu, apa qul itu? Dari sudut i'rabnya ialah amrun, maknanya fi'il amar. Fi'il amar ini maknanya kata kerja yang meminta ataupun mengarahkan sesuatu perbuatan itu dibuat. Jadi bila disebut qul, katakanlah, maknanya engkau katakan, engkau sebut. Sakin itu maksudnya lam itu baris mati. Qul, maknanya lam itu tidak baris atas, ula atau baris bawah, uli, ataupun baris selainnya, tetapi ia adalah baris sakin. Sakin itu baris mati, qul kita sebut.
Wal fa'il, dan pelakunya, maknanya suruhan itu ditujukan kepada siapa? Siapa yang perlu melakukan suruhan tersebut? Al fa'il, pelakunya ialah mustatir anta, maknanya ganti nama yang tidak nampak di dalam kul, takdirnya ialah anta. Sekejap Ada orang tanya surah berapa? Surah kita surah Al-An'am ayat 12. Ya Haji Zul? Surah Al-An'am ayat 12. Haji Zul? Okey Ustaz. Terima kasih. Ada orang datang kejap. Okey. Jadi kul ini ada dhamir, ganti nama di dalam tu. Jadi dhamirnya ialah anta, awak. Maknanya Allah Ta'ala mengarahkan awak berkatalah. Jadi awak itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi diarahkan oleh Allah Ta'ala supaya menyebut, berkata. Dan itu adalah fi'il amar. Jadi kita pun begitulah, maknanya melancong ataupun merantau dalam erti kata untuk mengkaji sejarah adalah salah satu tuntutan di dalam agama kita. Maknanya kalau kita ada duit, kita boleh pergi merantau atas asas untuk melihat apakah yang telah berlaku, apakah balasan yang telah dijatuhkan, turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang sama untuk kita melihat ciptaan ataupun tanda-tanda kebesaran yang ada di muka bumi ini yang menunjukkan wujud ataupun asalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kul ini adalah fi'il amar, sakin baris mati lam itu. Wal fa'il, fa'il ini maksudnya pelaku. Siapa yang perlu melakukan perbuatan? Dalam erti kata lain, siapakah yang perlu berkata? Ialah mustatir, tidak nampak. Iaitu ganti nama awak. Jadi awak itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhamir mustatir maknanya dhamir yang tidak nampak ada pada kul. Jadi di dalam kul ini ada anta, awak. Ini fi'il amar yang antara fi'il di dalam pengajian bahasa Arab. Ada 3 fi'il, fi'il madin, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Jelas Ada soalan nak tanya? Tak ada Jelas Puan Siti? Haji Zul? Okey. Jadi kalau ada soalan boleh tanya, tak ada jadi masalah. Boleh potong percakapan saya, tak jadi masalah. Kemudian liman muta'alliq. Muta'alliq ni maknanya bergantung. Bila jumlah jar wa majrur maknanya lam ini, li ini adalah huruf jar, man itu adalah jadi apabila isim bergabung dengan huruf jar, maka ada ta'alluq dia, ada bergantung, kerana ayat ini tidak kuat, dia mesti bergantung kepada isim ataupun kepada ayat lain. Jadi liman muta'alliqun, bergantung ataupun merujuk, limahdhuf khabar muqaddam, bagi bergantung ataupun merujuk pada satu perkataan yang dibuang, yang mahdhuf itu maknanya dibuang, dan ia adalah khabar, cerita. Muqaddam maknanya yang didahulukan, muqaddam yang diawalkan. Ini dalam bahasa Arab dia ada mubtada khabar, rukun ayat, subjek, predikat. Maknanya mubtada khabar. Mungkin saya uraikan macam ni. Jadi dalam ayat bahasa Arab, contohnya saya sebut Muhammadun talibun. Muhammad talib. Jadi ayat ini dia ada subjek dan predikat. Dalam bahasa Arab dipanggil mubtada dan khabar. Jadi Muhammad ini adalah mubtada. Khabar ini talib adalah khabar. Jadi Muhammad mubtada, perkataan yang dimulakan di dalam ayat, talib khabar, maknanya cerita kepada mubtada. Muhammad, siapa itu Muhammad? Apa ceritanya? Talibun, seorang pelajar. Jadi Muhammad adalah mubtada, talib adalah
khabar. Ini rukun di dalam ayat bahasa Arab. Jadi saya huraikan ataupun saya type kat sini, Muhammad itu adalah mubtada, talib, khabar. Itu rukun dia, mubtada, khabar. Rukun kepada ayat di dalam bahasa Arab. Jadi setiap setiap ayat di dalam bahasa Arab dia perlu ada mubtada dan khabar. Kalau tidak ada, maka ayat itu tidak lengkap. Jadi setiap ayat perlu ada mubtada dan khabar. Kadang-kadang khabar ini didahulukan, diawalkan. Itulah yang dimaksudkan muqaddam tadi. Muqaddam yang didahulukan. Dan kadang-kadang dia tidak disebut. Tidak disebut maknanya tidak ada, tetapi dia ada. Tidak disebut, itulah dipanggil mahdhuf. Itulah yang dipanggil sebagai mahdhuf. Boleh. Jadi ayat di dalam bahasa Arab Muhammadun mubtada, talibun adalah khabar. Jadi Muhammadun mubtada maknanya ayat, permulaan ayat dimula dengan sesuatu isim. Isim itu, kata nama itu dipanggil mubtada. Talibun khabar, cerita kepada mubtada. Jadi mubtada dan khabar ini barisnya mesti baris hadapan. Dan tak boleh baris atas, tak boleh baris bawah, tak boleh baris mati. Dia hukum dia. Mesti baris hadapan. Dalam sudut i'rab dipanggil marfu'. Marfu' bil dhammah. Maknanya diletak baris hadapan. Jadi kadang-kadang khabar ini dia berada di depan. Mubtada berada di belakang. Kalau ikut asalnya, mubtada mesti berada di awal ayat. Talib berada di akhir ataupun selepas mubtada. Tetapi kadang-kadang khabar ini dia berada di awal ataupun di depan ataupun permulaan. Itulah dipanggil muqaddam. Dipanggil muqaddam di dalam kitab yang kita baca tadi. Okay, kita kembali kepada kitab tadi. Kitab tadi dia sebut apa? Limahdhuf. Mahdhuf maknanya khabar itu tak ada dalam ayat ini. Khabar muqaddam. Muqaddam maknanya yang berada di awal. Jadi kalau kita nak faham ayat ini, kita kena buka balik ayat tu. Kita kena buka dia dan kita kena tengok sebenarnya bagaimana ayat ini. Jadi ayat ini kalau ikutnya begini bentuknya. Kul ma fis sama wati wal ard. Kemudian ada khabar kat sini. Ada khabar kat sini tapi tidak disebut. Liman. Begitu. Kul ma fis samawati wal ard liman. Katakanlah wahai Muhammad, apa-apa sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Kemudian dia kosong kat sini. Dia kosong kat sini. Jadi kita boleh letak, sama ada kita letak contohnya maujud ataupun makhluk. Makhlukun liman. Katakanlah wahai Muhammad, sesuatu yang ada di langit dan di bumi ada ataupun makhluk bagi siapa? Itu Jadi kalau kita tengok ayat Quran, kejap saya tengok ayat Quran. Kalau tengok ayat tadi, apa Allah Ta'ala sebut? Kul liman ma fis samawati wal ard. Kul liman ma fis samawati wal ard. Jadi i'rab dia tadi ialah liman muta'alliqun bi mahdhuf khabar muqaddam. Ma mausul sakin fi mahalli rafa' mubtada. Jadi ma itu adalah mubtada. Okey. Okey, kita kembali kepada ayat yang saya buka tadi supaya nampak sikit. Jadi ini ayat yang saya tarik tadi. Jadi saya telah susun balik. Bukanlah bermakna Al-Quran itu perlu disusun, tidak. Tapi ini lebih nak menerangkan bagaimana susunan rukun ayat. Tetapi Al-Quran ini
dia adalah kalam yang ada i'jaz, mu'jiz. Jadi dia ada kelainan sedikit. Qul ma ini adalah mubtada. Yang warna merah ini adalah mubtada. Fi mahalli rafa' mubtada. Kerana ma ini adalah isim mausul. Fis samawati wal ard mawjudun. Mawjud ini adalah khabar. Ya, mawjud ini adalah khabar. Jadi Allah Ta'ala sebut qul liman ma fis samawati ard. Jadi dalam Quran bentuknya qul liman ma fis samawati wal ard. Tapi apabila kita susun balik ayatnya, beginilah kalau ikut rukunnya yang asal. Qul ma fis samawati wal ard mawjudun ataupun makhlukun liman. Jadi soalannya begitu. Katakanlah wahai Muhammad, ma apa-apa sahaja fis samawati wal ard yang ada di atas muka bumi ini dan juga langit, wujud ataupun makhluk bagi siapa? Itu soalannya. Jadi bila kita buat ayat ni, mana cukuplah rukunnya. Cukuplah. Maaf Ustaz, maaf Ustaz. Ya, sila. Bunyi awak buat kerja tu ganggu ke Ustaz? Ada ganggu ke? Ada tak dengar ya? Tak ada dengar ya. Okey. Alhamdulillah ya. Sebab ada orang buat kerja kat rumah. Ya, tak ada. Tengah pasang ni. Okey, tak ada bunyi tu setakat ni ya. Okey. Sama. Jadi kalau yang atas ni Muhammad talibun, Muhammad mubtada, talib khabar. Di dalam ayat ini mana mubtada adalah ma. Khabar ialah maujud. Khabar adalah maujud yang dibuang, yang dihazaf, yang dibuang. Tak ada. Sebenarnya dia ada. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut? Kerana tidak perlu. Maknanya sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, jadi tak perlu disebut ada ataupun yang dicipta. Tidak perlu disebut lagi. Hanya cukup Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya menyebut qul liman ma fis samawati wal ard. Dan liman itu didahulukan kerana Allah Ta'ala mahu cerita tentang milik siapa. Allah Ta'ala mahu cerita tentang Allah, bukan cerita tentang nikmat ataupun apa yang ada di langit dan di bumi. Allah kan milik siapa semua ini, bukan benda yang ada di bumi. Jadi di dalam bahasa Arab, apa yang dimulai itulah tajuk, fokus yang mahu ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kul liman. Kalau ikut liman tu berada di belakang kan. Tapi didahulukan. Maknanya Allah Ta'ala mahu fokus ataupun terus saja manusia ingat bahawasanya milik siapa apa yang ada di muka bumi ini. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Muhammad, milik siapa ma sesuatu fis samawati wal ard, di atas muka bumi ini. Itu secara ringkas apa yang diterangkan di dalam kitab tadi, mana dia bagi tahu khabar muqaddam mahdhuf, dia tidak ada. Dia tidak ada. Okey. Kalau tak jelas boleh tanya, dan mungkin selepas ini kita akan jumpa balik dan saya akan sentiasa ulang bentuk-bentuk atau penerangan sebagaimana yang saya telah terangkan tadi. Kemudian kul liman ma fis samawati wal ard, liman muta'alliqun bimahdhuf khabar muqaddam, ma mausul. Mausul maknanya isim mausul. Isim mausul kata hubung yang menghubungkan ayat dengan ayat. Sakinun maknanya baris mati. Ma itu alif tu baris mati. Mati. Fi mahalli rafa' mubtada' muakhar, dan ia adalah di dalam kedudukan rafa'. Dalam kedudukan i'rabnya ialah rafa' mubtada'. Dia adalah mubtada' dan hukumnya marfu'. Muakhar maknanya yang
yang dilewatkan, kemudiankan, yang diakhirkan. Muakhir itu. Ma itu adalah isim mausul yang dikemudiankan. Muakhir. Qul liman ma. Jadi ada liman dahulu baru ada ma. Maknanya ma itu telah dilewatkan, diakhirkan, dikemudiankan. Mubtada. Kerana mubtada ni kalau ikutnya dia hendaklah berada di awal. Tetapi telah dilewatkan. Fis samawati wal ard. Fis samawati wal ard. Fi ini huruf jar. As-samawati wal ard isim. As-samawat adalah isim majrur. Muta'alliqani bimahdhuf silah ma. Pun tidak ada fis samawati wal ard jar wa majrur ini sebagaimana yang saya terangkan tadi, jar wa majrur dia perlu ada tempat rujukan dia. Macam kita bercakaplah bahasa Melayu, kita kata di kedai. Orang tak faham di kedai itu apa rujukannya, apa tempat dia ayat yang dia bergantung. Hanya mesti ada satu ayat, contohnya saya pergi. Barulah ayat itu akan nampak jelas. Kalau disebut di kedai saja tanpa saya pergi, ayat itu tidak lengkap ataupun tidak sempurna. Jadi perlu ada saya pergi. Jadi di langit itu apa tempat bergantungnya? Fis samawati wal ard. Jadi tempat bergantungnya pada satu perkataan yang tidak disebut di dalam ayat ini dan ia merupakan silah ma. Ia merupakan silah ma. Ini pun satu istilah di dalam ilmu bahasa Arab. Nanti saya ma itu huruf mausul dia perlu kepada silah, Ustaz. Ya. Okey, kita kembali tengok skrin ya, saya huraikan di sini. Jadi apa dia sebut tadi? Fis samawati wal ard. Fis samawati wal ard dia bagi tahu tadi ialah jar wa majrur, dia bergantung kepada perkataan sebelumnya. Perkataan sebelumnya yang merupakan silah kepada ma. Maknanya selepas ma ini ada silah dia. Ada ayat perkataan. Mungkin kita boleh sebut ma, contohnya ma nazarta ataupun ma nazartum ataupun mungkin juga ma khuliqa ataupun khuliqu, apa yang telah dicipta. Juga boleh. Okey. Maujudun ma. Boleh juga, tapi dah kita guna di atas tu kan. Okey. Jadi ma nazartum ataupun ma khuliqa. Ini adalah perkataan yang telah dihazaf ataupun dipadamkan ataupun tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tidak perlu sebenarnya. Jadi nazartum ini adalah silah dia. Silah kepada ma. Ma ini adalah isim mausul. Jadi di dalam rukun ataupun di dalam struktur ayat isim mausul, dia kena ada isim mausul, dia kena ada silah mausul, dan dia kena ada a'id. A'id ini dhamir. Dhamir yang kembali kepada isim sebelumnya, ayat sebelumnya. Jadi a'id dia ada pada dhamir di sini, dhamir di sini. Kemudian a'id itu kembali kepada ayat sebelum. Jadi isim mausul ma. Silah mausul Allah Taala tak sebut. Mungkin kita boleh sebut khuliqa, dicipta. Khuliqa ini adalah silah mausul. A'id dhamir yang ada kat situ kembali kepada man. Khuliqa. Jadi fis samawati wal ard ini dia bergantung kepada silah mausul. Silah mausul yang tidak ada, yang saya cuba tulis kat sini. Ini atas asas apa yang saya buatlah. Mungkin orang lain dia boleh takdirkan ataupun dia boleh tetapkan kataan yang lain.
Jadi ayatnya macam ni lebih kurang. Kulli mamma, katakanlah wahai Muhammad, bagi siapa sesuatu yang dicipta di langit dan di bumi. Begitu lebih kurang ayatnya. Jadi ayat ini apa, nazartum, apa yang kamu lihat, ataupun khuliqa ini, maka dia adalah silah kepada isim mausul. Boleh Boleh Ustaz. 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 Ya, sila ya. Ini soal. Saya ada soalan. Bolehkah kalau contoh sila mausulah ni dia dalam keadaan sibuhu fi'il, macam yang tadi Ustaz kata tu ma khuliqa, maksudnya dia dalam keadaan fi'il. Apakah sila mausulah ni dia dalam keadaan jar majrur atau fi'il Ustaz? Boleh bagi pencerahan tak Ustaz? Oh, silah mausul sama ada dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kalau dia jar wa majrur, contohnya fis samawati wal ard, ini syibih jumlah kan. Maknanya kena lihat di depan tu ada fi'il ke tidak. Kalau tak ada, maknanya silah mausul dia telah dibuang ataupun mahdzuf, tidak disebut. Contoh dalam ayat ni kan, silah dia tak ada. Dia syibih jumlah. Fis samawati wal ard, dia adalah syibih jumlah. Jadi mesti kita cari isim ataupun fi'il di mana isim itu ada dhamir yang kembali kepada ayat sebelum isim. Oh, maknanya ayat baru yang Ustaz buat tu, liman ma khuliqa tu, maknanya sila mausulah dia ialah fi'il, iaitu khuliqa tu. Betul Ustaz? Ya, tak jelas Fakhrul. Macam contoh ayat baru yang Ustaz buat tu, liman ma khuliqa. Khuliqa itu adalah sila mausulah dia lah kan Ustaz? Ya, sila mausul. Ada dhamir kat dalam tu, huwa kembali kepada ayat sebelum man. Oh, man. Nazar tahu ada hu, ada man kat situ. Dia kena ada a'id. Sebabnya dua ayat telah digabungkan dengan isim mausul, mesti ada dhamir yang kembali, ada kaitan yang kembali kepada ayat sebelumnya. Contoh lagi mudah, kita buat ayat lil muttaqin dalam surah Al-Baqarah, allazi lil muttaqin, allazi yu'minu. Yu'minu ada dhamir di dalam tu hum. Jadi hum itulah sebenarnya a'id. Ini a'id kepada muttaqin. Muttaqin ni ramai kan. Dia ada fa'il kat sini. Jadi ada a'id. Jadi rukun ataupun struktur ayat bagi isim mausul, dia kena ada isim mausul, silah mausul dan juga a'id, iaitu dhamir kembali kepada ayat sebelum isim mausul. Ayat sebelum di sini alladhi ini ada ayat. Jadi hum ini kembali kepada lil muttaqin, barulah dia jadi isim mausul yang lengkap. Kalau tidak ada, maka dia tak boleh jadi. Tidak lengkap isim tersebut. Okey. Panjang juga cerita kita pada pagi ni. Sudah slow Jadi kita kembali kepada teks buku kitab kita I'rab Quran. Fis samawati muta'alliqani bi mahdhuf silah ma. Ini sudah kita terangkan. Wal ard ma'tuf. Wal ard itu adalah ma'tuf ala samawati majrurum mithlu. Wal ard, waw ini adalah huruf ataf. Ma'tuf, al ard ini adalah ma'tuf, maknanya dia kembali ataupun dia berkait dengan as-samawati. Contohnya saya makan nasi dan ikan. Ikan dan nasi itu saya makan. Dua-duanya saya makan. Jadi fis samawati wal ard. Jadi bumi itu dia merujuk kepada ayat ataupun perkataan sebelumnya samawati. Dari sudut i'rab dia. Ma'tufun 'ala samawati. Oleh kerana samawati baris bawah, maka wal ardi pun kena
baris bawah kerana ada wa itu dipanggil huruf ataf yang kita terjemahkan dan. Jadi fis samawati baris bawah wal ardi pun baris bawah. Jadi kita tanya kenapa ardi ini baris bawah? Kerana ada huruf wa. Bila ada huruf waw yang kita panggil huruf ataf, maka ardi ini pun dia ikut samawati kerana dia ma'tuf, dia ikut samawati. Samawati baris bawah wal ardi pun hendaklah baris bawah juga ataupun hukum dia majrur. Qul kal awwal. Qul itu adalah seperti qul yang pertama. Fi'il amar baris mati dan fa'il dia adalah mustatir takdiruhu anta. Anta.